Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Salam Malaysia Madani. Setelah hampir seminggu kita tidak bersiaran, muka yang berdua ni. Apa khabar anda di Malaysia? Nurul, apa khabar? Masih sihat dan yang pastinya teruskan setia bersama kami sehingga ke akhir rancangan. Orang kata apa ni, minggu ni dah minggu agak berat sikit maklumlah sisi persekolahan telah pun bermula meskipun memasuki hari kedua. Yang paling menariknya untuk anak-anak ni membiasakan diri kembali ke sekolah. Kadang-kadang orang kata apa, ada krisis di situ lah anak-anak yang tahun 1 baru masuk sekolah kan, mesti ada ragam-ragamnya. Dan apa pun, semoga ibu bapa semua bertabah, rancang waktu pekerjaan anda, elakkan berdepan dengan kesesak lalu lintas, mungkin boleh uruskan waktu keluarga tu seawal yang mungkin, dan jaga bawa emosi-emosi yang orang kata apa yang tak sihat ini ke tempat kerja ataupun dalam kehidupan seharian. Dan yang menariknya Izzuan, dalam sesi persekolahan minggu pertama ni difahamkan mereka tidak menjalani sesi pembelajaran. Itu yang sesuatu yang menarik untuk buat pertama kalinya ianya berlangsung. Patutlah anak-anak tu balik sekolah nampak ceria je kali ni kan. Kalau tidak selalu lesu je. Belajar apa hari ni? Okey. Apa-apa pun kita nak ucapkan selamat kembali Nurul setelah seminggu kita berdua. Tapi jangan pelik, dekat rumah ada yang tanya kenapa Izzu botak sebagainya. Jangan tanya. Soalan tu cukup sensitif pada ketika ini. Ada yang kata hitam dan sebagainya. Tak apa, hitam itu menarik kan. Okey Izzu, kita teruskan. Ada beberapa berita yang ingin kita kongsikan, antaranya berkaitan dengan situasi bencana banjir di Johor, susulan daripada kejadian bencana yang berlaku di Johor pada baru-baru ini, di mana kita tahu bencana banjir telah melanda di Johor. Jadi kerajaan negeri Johor telah memohon peruntukan sebanyak 168 juta bagi kerja-kerja membaiki kerosakan jalan infrastruktur yang terjadi akibat banjir yang melanda menerusi Jabatan Kerja Raya JKR. Setakat ini kerajaan negeri untuk kerosakan biasa, kerajaan negeri telah melakukan kerja-kerja pembaikan namun tidak mencukupi, memerlukan peruntukan tambahan bagi melakukan kerja-kerja pembaikan susulan banyaknya kawasan terjejas akibat banjir yang melanda di Johor. Jadi kita tahu bukan sahaja apabila bicara banjir, bukan sahaja melibatkan kehilangan dan kerosakan, tapi juga infrastruktur yang penting untuk menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain, jadi memudahkan rakyat untuk bergerak dari satu kawasan ke satu kawasan, dan juga memudahkan pergerakan bantuan disampaikan. Itu yang paling penting sebenarnya. Dah itu dia ya, dan kita sebutkan mengenai dan semuanya sekarang berjalan dengan lancar. Dan dalam pada itu kita nak tahu juga mengenai situasi keadaan cuaca semasa. Dan sebelum itu mungkin kita boleh sentuh sedikit sebanyak Izzu mengenai topik hari ini. Topik hari ini kita memberikan satu topik yang memberikan informasi kepada rakyat Malaysia supaya kita lebih menghormati antara sesama kita yang terdiri daripada pelbagai bangsa, dan pastikan raikan persamaan, hormati perbezaan. Kami akan bawakan seketika nanti bersama dengan tetamu kita di studio. Dan sebelum itu kita saksikan dulu ramalan cuaca hari ini dan pastinya mengenai perkembangan berita dari bilik berita bersama dengan rakan setugas. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani dari Bilik Berita. Projek pembinaan rangkaian kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur, Johor Bahru, Singapura perlu melalui proses perancangan semula apabila kerajaan memutuskan untuk tidak membiayainya. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata sehingga kini kementeriannya belum terima sebarang permohonan rasmi daripada mana-mana pihak untuk melaksanakannya, namun sudah mengadakan perbincangan berhubung projek tertangguh itu. Projek tersebut perlu dilaksanakan sepenuhnya oleh mana-mana syarikat swasta yang berminat sebelum ditawarkan untuk mengoperasikannya secara konsesi, termasuk pegangan sebagai pengendali dalam tempoh jangka panjang. Ya, sudah tentu kalau ada pihak swasta yang nak melaksanakan projek ini, syarat kita ialah dia mesti pembiayaan secara swasta. Tidak melibatkan perbelanjaan daripada kerajaan ataupun pinjaman daripada kerajaan. Kalau ada pihak swasta sanggup mengambil risiko itu,
membina sistem itu, membina infrastruktur itu, kita boleh bincang. Mungkin dengan konsep konsesi, mereka boleh operate untuk satu tempoh masa panjang. Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Rakyat semalam. Media sebelum ini melaporkan projek jaringan pengangkutan awam moden itu masih tergantung dan tiada sebarang keputusan dibuat sama ada untuk diteruskan atau dibatalkan. Beliau menjelaskan penamatan kontrak yang diputuskan ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak menyebabkan HSR dibatalkan. Sebaliknya hanya melibatkan penamatan perjanjian antara kedua-dua negara. Perjanjian itu telah pun ditamatkan zaman Tan Sri Muhyiddin, bukan zaman PH, zaman Tan Sri Muhyiddin. Dan pampasan telah pun dibayar kepada pihak Singapura. Jadi agreement itu sudah tamat. Tapi tidak bermaksud bahawa projek itu tak boleh dihidupkan semula. Kerajaan Malaysia dilaporkan membayar pampasan RM320.27 juta kepada kerajaan Singapura selepas kedua-dua negara bersetuju untuk menamatkan kontrak pembinaan HSR sepanjang 350 km itu. Persetujuan tersebut diumumkan menerusi kenyataan bersama antara Tan Sri Muhyiddin dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada 31 Disember 2020. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD menyokong usaha industri perfilman untuk membawa masuk kelengkapan peralatan studio produksi maya ke dalam negara yang disifatkan mampu menjadi game changer kepada industri itu. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata ia bertepatan dengan peruntukan RM102 juta Belanjawan 2023 yang antara lain merangkumi pengecualian duti import dan cukai jualan terhadap peralatan studio dan produksi penggambaran. Dan saya lihat dalam konteks industri perfilman, bila kita bawa masuk filem-filem penggambaran dari luar datang ke Malaysia, bukan hanya kita dapat kesan positif daripada pelaburan, tapi juga dari segi skill, pengalaman, dan saya percaya dengan peralatan baru digandingkan dengan pengalaman kita terlibat dalam filem-filem yang lebih besar sebagai contoh, dia akan membantu industri filem dari segi teknikal di Malaysia. Jadi saya lihat ini satu perkembangan yang positif dan semestinya pihak kementerian kami menyokong. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Seniman Kebangsaan 2023 di Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, Jalan Hulu Kelang, Ampang, Selangor pada Isnin. Fahmi juga menaruh keyakinan industri kreatif secara amnya dan industri filem khususnya akan terus berkembang sebagai jentera ekonomi kreatif seperti negara-negara luar, antaranya Korea Selatan, China, Jepun dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan sudah merangka pelbagai pelan pembangunan jangka panjang melalui Rancangan Malaysia ke-12. Negara menyasarkan untuk meningkatkan sumbangan sektor kreatif kepada keluaran dalam negara kasar negara kepada hampir 20% dalam tempoh 5 tahun akan datang daripada RM26.8 bilion pada tahun 2020 kepada RM31.9 bilion menjelang tahun 2025. Syarikat Produksi dan Penerbitan European Survivor sekali lagi memilih Langkawi sebagai destinasi penggambaran rancangan realiti televisyen itu bagi tahun ini selepas kejayaan penggambaran program sama pada tahun lepas. Syarikat tempatan Landmark Film Sendirian Berhad pula dipilih menjayakan penggambaran rancangan itu. Program tersebut bakal melibatkan kos RM20 juta untuk tempoh penggambaran yang akan bermula awal bulan depan hingga pertengahan Mei ini. Penerbit eksekutif Landmark Film, Wan Suhami Mat berkata, Langkawi dipilih kerana kedudukannya yang strategik dan dipenuhi dengan keindahan alam semula jadi, selain kemudahan logistik yang tersedia seperti kerjasama daripada agensi dan jabatan kerajaan tempatan. Beliau juga memaklumkan penggambaran tidak melibatkan lokasi tumpuan pelancong seperti Pulau Beras Basah dan Pulau Dayang Bunting. Ia mendapat kerjasama kerajaan pusat antaranya Jawatan Kuasa Puspal, Kementerian Komunikasi dan Digital bagi kelulusan aktiviti penggambaran. Selain itu, Tourism Malaysia turut membantu syarikat produksi dalam menghubungkan kemudahan jaringan kerjasama, khususnya bersama pengiat industri. Menurut Wan Suhaimi, kira-kira 300 kru tempatan akan terlibat dalam penggambaran kali ini sekaligus akan mendedahkan mereka dengan kemahiran dan corak kerja standard antarabangsa dalam bidang pertukangan set dan bidang-bidang lain di lokasi penggambaran. Penggambaran program ini juga akan dapat menaikkan imej keindahan Langkawi dan mempromosikan pulau Peranginan itu khususnya kepada masyarakat Eropah.
Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Topik perbincangan kita pada hari ini agak menarik untuk kita bincangkan, di mana meskipun sudah 66 tahun kita menyambut kemerdekaan sejak 1957, namun masih relevan untuk kita bincangkan mengenai topiknya raikan persamaan, hormati perbezaan. Dan pada hari ini kita membawakan tetamu kita, saya rasa satu Malaysia dah cukup kenal figuranya, iaitu pengasas pusaka, iaitu Encik Edith Ho. Apa khabar Encik Edith Ho? Khabar baik, terima kasih. Baik, Encik Edith Ho, di awal perbincangan kita, macam awal saya sebut tadi, 66 tahun kita sudah merdeka sejak 1957. Namun kita tidak boleh lari daripada menyebut berkaitan dengan persefahaman, perbezaan, kita meraihkan dan juga penghormatan diberi. 66 tahun, melihat kepada situasi terkini dengan perubahan generasi ke generasi, bagaimana Encik Edith Ho melihat sendiri? Melihat kesalingfahaman antara, sebab kita masyarakat kita berbilang kaum, berbilang bangsa. Jadi bagaimana kesefahaman itu dilihat semakin rapat ataupun semakin goyah? Saya rasa ada beberapa tahap lah. Dari satu segi memang lebih akrab, lebih dekat. Tapi di tahap yang lain memang jurang itu semakin menjadilah. Jadi saya rasa ini perkara yang harus dikemudikan dengan cara yang agak sensitif dan juga dengan gaya yang sederhana, tetapi dengan penuh dengan kenangan lah sejarah dan bagaimana masyarakat kita dibentuk ya. Itu dia. Dan Syed Din, kita lihat ya, negara kita dan politik dalam keadaan yang tidak berkesudahan, daripada kancah politik yang pelbagai momen-momen yang telah kita lalui sehinggalah kini. Dan politik juga dilihatkan sebagai antara salah satu faktor yang memburukkan lagi keadaan. Sebenarnya Izu dan juga Cik Din, keadaan antara rakyat tidaklah begitu tegang seperti yang diwar-warkan ataupun dipolitikkan dan disensasikan. Dan mungkin adakah politik ini dilihat seharusnya menyatukan rakyat, tetapi sebaliknya yang kita lihat ianya berlaku. Dan di sini apakah platform yang seharusnya parti politik ataupun sebagai kepimpinan lakukan untuk menyatupadukan lagi rakyat yang dilihat kerap kali kebelakangan ini isu-isu panas kerap kali dibangkitkan? Sebenarnya politik itu tidak akan menyatupadukan. Politik itu berasaskan ketegangannya. Tetapi di akar umbi saya rasa tidak ada masalah sebenarnya. Saya khawatir dan risau apabila pihak-pihak politik terdesak, mereka akan menimbulkan isu-isu sebenarnya yang tidak jadi apapun tetapi dibara oleh suasana dan iklim politik itu. Saya rasa dalam beberapa bulan ini saya agak curiga sikitlah, sebab saya rasa masyarakat kita tidak ada ruang untuk disempadankan di antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Tetapi ada usahalah untuk menimbulkan garis-garis sempadan yang jelas di antara masyarakat. Secara peribadi saya orang kacukan bagaimana kita nak dan saya berpendapatlah ini tidak akan ini pasti akan gagal, tetapi akan meninggalkan kesan yang memang buruk lah pada masyarakat kita. Tapi apabila kita menyebut politik, kita tahu macam Encik Edith Ho kata politik tidak akan boleh menyatukan. Akan tetapi sebab kita dalam mengangkat gagasan Malaysia Madani, kita membawa satu perubahan yang baru dalam menjadikan masyarakat dan juga generasi lebih erat satu sama lain. Jadi mungkin akan ada perlu satu perubahan ataupun undang-undang baru digubal, ataupun perlu ada undang-undang yang telah dilaksanakan diperketatkan supaya mereka yang berkempen ini, hujah yang dikeluarkan tidak terlalu sensitif yang akhirnya akan membawa kepada perpecahan kaum dan agama bangsa. Ya, sekarang ni kita agak resah sebagai satu masyarakat oleh sebab sesuatu yang telah berlaku dalam lebih dari 5 tahun lah sebenarnya sejak reformasi tahun 98. Percaturan politik kita sudah memang berubah ya. Tetapi ini adalah satu proses kematangan pendemokrasian kita
Yang harus didukung ialah proses perbicaraan yang akan berlaku bersamalah dengan kematangan ini harus diperkasakan. Saya takut kalau masyarakat kita terlalu menekan kepada undang-undang. Kadang-kadang undang-undang tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang memang menimbulkanlah interaksi di antara bangsa, kaum dan sebagainya. Kita harus mewujudkan satu gaya perbicaraan yang jauh lebih matang dan berakar kepada hakikat sejarah. Masalah kita pun sekarang ni segala informasi pengetahuan kita berasaskan klip-klip video selama 20 saat. Ini tidak membayangkanlah pembentukan masyarakat kita. Dan topik kita raikan persamaan, hormati perbezaan. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjalani kehidupan masyarakat majmuk ini dengan saling menghormati, dengan hidup dengan aman dan damai? Mungkin pandangan Encik. Ya, kalau kita punyai kenangan, dan saya selalu menekan, sebelum kita wujud sebagai satu negara bangsa, kita sudah pun wujud sebagai satu masyarakat. Tetapi masalah sekarang ini kita tidak mengenang. Jadi sejarah itu sudah menjadi kabur, terutamanya bagi anak muda. Apabila sejarah itu menjadi kabur, kita angan-angan saja apa yang kita hendak atau apa yang kita nak mengutamakan. Tetapi kita harus berakar kepada sejarah lah. Itu sangat penting. Okey, dan berakar kepada sejarah. Kita sekarang ni kita nak cari persamaan. Sebab kita ni ada perbezaan juga ya. Sebab kita tahu kita ni hidup dalam 3 ataupun lebih daripada pelbagai kaum. Dan bagaimana nak mencari persamaan untuk menyatupadukan lagi masyarakat kita. Mungkin kalau kita lihat Indonesia menyatupadukan masyarakat mereka dengan menggunakan bahasa. Tetapi di Malaysia ni elemen apakah yang sesuai untuk kita menyatupadukan masyarakat kita? Saya rasa bahasa itu memang semula jadi di kalangan kita ya. Kita selalu menekan orang Indonesia dan orang Siam misalnya, tetapi pemaksaan itu telah banyak membawa retakan juga ya. Pergerakan pemisahan sebenarnya, misalnya di Tai Selatan, di Aceh, dan ini menjadi hakikat sejarah kedua-dua masyarakat itu. Kita ni lebih cair lah, lebih fluid ya. Jadi saya rasa pendekatan kita betul, tetapi kita harus memperkasakanlah perundingan dan pembicaraan. Dan kadang-kadang kalau kita selisih faham pun tak payah, asalkan ia dilakukan dalam satu psikologi yang waras, sioman, dan berpengetahuan. Akar umbi sejarah, adakah masih relevan lagi untuk kita bercakap soal melihat kepada akar umbi sejarah suatu bangsa yang hadir ke tanah Melayu satu ketika dahulu? Masyarakat Melayunya dengan masyarakat Melayunya, masyarakat bangsa lain dengan masyarakat bangsa lain. Jadi masih ada diterapkan sifat motherland itu, masih ada dalam dirinya, masih kuat menggenggam. Jadi adakah itu satu perkara yang relevan untuk diteruskan, ataupun patutnya melihat kepada kita sekarang rakyat Malaysia, fokus kepada rakyat Malaysia? Ya, tapi kita tidak boleh lari dari sejarah lah. Ini adalah hakikat. Dan sebenarnya persetujuan untuk mewujudkan kemerdekaan itu, perbincangannya sangat menarik lah. Tetapi kita harus memahami juga misalnya landasan budaya orang Melayu ya. Banyak berakar kepada satu sikap yang duniawi. Ia wujud dalam bahasa, dalam budaya orang Melayu ni, merangkumi satu dunia sebenarnya. Jadi apabila bertembung atau menemui budaya atau masyarakat yang lain, agak senang ya. Ia subuh untuk satu hakikat yang berkepelbagaian lah. Bukan saja di Malaysia, tetapi di rantau Asia Tenggara. Jadi kita tidak patutnya lepas daripada penyuburan itulah. Okey, negara Malaysia Madani menampilkan ya elemen menghormati lebih kepada antara kehidupan pelbagai kaum, daripada kesaksamaan dan juga daripada segi ekonomi dan juga perpaduan ya. Dan mungkin bagi Cik Edin sendiri, bagaimana penerapan nilai-nilai Madani ini dilihat dapat membantu menyatukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum di negara kita?
Saya agak tertarik dengan konsep Madani ini sebab ia berakar pada konsep Madaniyah. Kalau kita ke Maghribi dan Algeria dan sebagainya, kita faham apa itu Madinah lah. Dan ia juga berakar kepada perlembagaan Madinah. Tetapi saya rasa ia mengalamatkanlah satu aspek masyarakat Malaysia yang sangat-sangat penting, iaitu persepsi atau tanggapan tentang keadilan sosial. Yang menjadi masalah, biarpun hakikat atau tanggapan, ialah pendekatan kita tentang distributive justice, pengagihan keadilan itu di antara kaum, antara masyarakat, di antara darjat dan sebagainya. Ini masih menjadi cabaran untuk negara kita. Dan konsep Madaniyah, kalau kita menggambarkan Madaniyah itu sebagai satu ruang di mana orang berkecimpung, bertukar pandangan dan sebagainya, kita harus memberi nyawa lah kepada konsep itu. Okey, sebenarnya kita tak banyak masa lah. Dalam kita tak sedar, masa kita sangat mencemburui kita pada hari ini. Sebenarnya tak habis cakap lagi. Tapi tak apa, disebabkan kekangan masa, kita nak minta Cik Edinko mungkin ada sedikit ulasan mengenai topik kita pada hari ini. Secara ringkasnya, apa yang Cik Edinko harapkan untuk masyarakat Malaysia Madani khususnya di masa hadapan, gagasannya yang akan diangkat? Ya, saya mengharapkan bahawa kita dapat mengalami kepelbagaian kita dengan cara yang menyeluruh lah, yang akan sudah pasti akan membawa apa-apa pun malapetaka adalah kalau kita cuba menyempadankan masyarakat kita dengan sempadan yang jelas-jelas yang sebenarnya tidak wujud dalam hakikat sejarah kita. Dan itu dia antara dapat kita simpulkan yang sebenarnya adalah saling menghormati agama masing-masing. Itu adalah kunci utama kerana kita hidup dalam berbilang bangsa dan pelbagai latar belakang agama dan budaya, dan kata kunci adalah saling menghormati. Itu adalah sebaiknya untuk raikan persamaan, hormati perbezaan kita dalam masyarakat Malaysia. Dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita hari ini, Encik Edinko merupakan pengasas pusaka, dan itu sedikit sebanyak masa yang kita ada untuk membincangkan. Sekejap je. Saya tak puas, tapi apa pun insyaAllah kita akan cuba bawa perbincangan ke topik yang lain pula di lain masa, di lain hari. Tapi kita nak berehat seketika. Kita akan sambung selepas ini dengan Bancaan Ekonomi 2023. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Selalu kita dengar banci penduduk. Tapi kali ini kita dengar semula Banci Ekonomi 2023. Kali kelima kalau tak silap saya. Sebelum ni kita ada buat juga, tapi ini merupakan yang kali kelima dibuat Banci Ekonomi, di mana tujuannya adalah bertujuan untuk melihat data-data dan juga pergerakan ekonomi yang boleh kita berikan tumpuannya. Sebab kita tahu apabila kita ada data, apabila kita ada keputusannya, kita boleh salurkan bantuan dan juga apa langkah-langkah seterusnya yang boleh kita buat dengan lebih terperinci dan lebih berkesan. Dan bercakap soal Banci Ekonomi 2023, bersama dengan kita pada hari ini iaitu Pengarakanan Bahagian Perangkaan Perkhidmatan Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu Encik Zainuddin Ahmad. Apa khabar Encik Zainuddin? Alhamdulillah, khabar baik. Selamat datang ke studio Apa Khabar Malaysia. Ya, terima kasih. Baik, di awal penerangan kita berkaitan dengan Banci Ekonomi 2023, mungkin boleh terangkan secara ringkasnya Banci Ekonomi 2023, apa fokus utama pada kali ini? Terima kasih. Bagi Banci Ekonomi 2023 ni, kita antara yang kita fokus adalah berkaitan dengan perkembangan industri-industri baru. Ya, sebagaimana yang kita sedia maklum, kerajaan pada masa ini memberi penekanan kepada misalnya kepada perkembangan industri kenderaan elektrik, ya, juga industri drone, ya, industri e-sport, kreatif industri. Ini salah satu fokus kita lah. Okey. Ya. Okey, itu saja. Dan mungkin Cik Zainuddin boleh kongsikan lebih lanjut akan kepentingan Banci Ekonomi 2023 ni. Okey, dari segi kepentingan, ya, yang pertama adalah ianya menjadi satu alat untuk kita mengukur
rancangan Malaysia ke-12 terutamanya. Pada masa sekarang kerajaan sedang menilai semula perkembangan rancangan Malaysia ke-12 dan data-data yang ada yang akan dikumpul ni akan menjadikan membolehkan kita untuk melihat perkembangan. Misalnya pada tahun 2022 negara kita selain daripada negara lain sangat terjejas dengan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan struktur ekonomi kita telah berada pada tahap yang tidak biasa. Misalnya model bisnes telah berubah dengan drastik. Berlaku pemberhentian kaki tangan, berlakunya kemunculan industri-industri baru dan juga tutup dan bukanya pertubuhan perniagaan. Jadi itulah salah satu kepentingan banci ekonomi. Selain daripada itu, macam saya kata tadi, ini juga menjadi platform bagi kita untuk mengukur industri baru dan seterusnya kita akan mula menjana statistik baru ini supaya kita boleh memantau dan terjamin pelaksanaan dasar-dasar baru kerajaan. Untuk melaksanakan bancian ekonomi 2023, ada beberapa data-data yang diperlukan daripada pihak Jabatan Perangkaan sendiri. Apakah data-data yang diperlukan ataupun maklumat yang diperlukan daripada pertubuhan kalau tak salah 1.2 juta pertubuhan ini? Apa maklumat yang diperlukan? Okey, antara maklumat yang diperlukan adalah apa yang kita panggil sebagai profil pertubuhan. Misalnya dari segi pendidikan pertubuhan tersebut, kemudian dari segi pendapatan juga perbelanjaan pertubuhan. Ini membolehkan kita mengira nilai tambah pertubuhan dan juga industri di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga di peringkat negara. Dan selain daripada itu, kita juga ada keperluan pada data-data seperti e-dagang, dan juga dari segi pembiayaan, pinjaman, dan juga dari segi berkaitan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Okey, dan saya tertarik mengenai penghitungan menyeluruh pertubuhan perniagaan dan juga pertubuhan bukan berasaskan keuntungan di Malaysia, ya. Dan mungkin Encik Zainuddin boleh terangkan lebih lanjut mengenainya. Okey, kita biasa dengar yang satu-satu banci adalah ditumpukan kepada pertubuhan perniagaan, ya. Dan sememangnya pun dalam konsep mengumpul perakaunan negara, pertubuhan bukan kerajaan atau yang bersifat bukan keuntungan juga diambil kira. Contoh-contohnya adalah seperti pertubuhan politik, kelab-kelab sukan, aktivis, pertubuhan aktivis. Ini pun kita akan liputi. Seperti juga pada tahun 2015. Ya. Okey. Untuk tempoh pengumpulan data ataupun hasil-hasil dapatan daripada bancian yang akan dibuat nanti, bila dan berapa lamakah tempoh bancian itu akan dibuat? Okey, secara resminya kita akan bermula mulai 1 April 2023 sehinggalah pada 30 September 2023, itu lebih kurang 6 bulan. Dan dan dijangka penerbitan pertama kita sasarkan seboleh mungkin pada hujung Disember 2023 ini juga. Ya. Okay. Dalam kita mengumpul data, sudah pastinya data rahsia setiap profil yang diberikan menjadi satu keutamaan untuk menjaga rahsia. Jadi daripada pihak perangkaan sendiri, bagaimana untuk memastikan bahawa maklumat dan juga rahsia yang diberikan tidak tersebar ataupun tidak pecah ke orang luar? Okay.
banci ekonomi dilaksanakan di bawah Akta Perangkaan 1965 di Semak 1989. Jadi akta ini sendiri tidak membenarkan kita untuk menyebarkan maklumat-maklumat sulit ini yang bersifat individu. Okey. Kemudian dari segi kerja-kerja luar yang dilaksanakan oleh pegawai-pegawai kami, kita ada kuat kuasa yang akan ditunjukkan dan juga ada surat iringan rasmi. Dan dari segi ancaman cyber, kita seperti kementerian-kementerian lain juga sangat fokus dan mengambil berat untuk mengelak berlakunya kebocoran maklumat individu pertubuhan. Dan Cik Zainuddin ni, kita nak tahu juga mengenai perbandingan mengenai banci ekonomi sebelum ini, adakah terdapatnya perbezaan dan juga pembaharuan dalam banci ekonomi 2023 kali ini? Ya, yang utama adalah kita menekankan banci ekonomi secara dalam talian. Itu perbezaan utama. Dan satu lagi kita menggunakan QR code untuk kita keluarkan buku panduan supaya kita dapat mengurangkan perbelanjaan, kos perbelanjaan pelaksanaan banci ini. Itu dia. Saya tertarik dengan apa yang kata tadi. Mereka yang terlibat dengan banci ekonomi ini ada penguatkuasanya, lepas tu ada kad dan juga surat iringan. Sebut banci, ramai orang takut sebab apabila mereka yang datang penguatkuasa boleh jadi mereka yang membawa identiti palsu, membawa surat iringan palsu. Jadi dari sudut daripada pihak Jabatan Perangkaan sendiri, bagaimana nak memastikan bahawa kad perakuan penguatkuasa itu sendiri yang dibawa adalah tulen dan surat iringan yang dibawa itu adalah juga tulen daripada Jabatan Perangkaan yang mengesahkan bahawa kita adalah ejen rasmi untuk membuat bancian ekonomi, bukannya skamer dan sebagainya. Okey, salah satu semakan yang boleh dibuat adalah responden boleh menghubungi Jabatan Perangkaan Negeri untuk membuat pengesahan dan juga boleh menyemak dalam portal Jabatan Perangkaan Malaysia. Okey, dan sebenarnya saya tertarik tadi dengan kata Encik Zainuddin untuk tahun ini ada kelainan dalam melakukan bancian ekonomi, iaitu dilakukan secara atas talian dan mungkin bagi mereka di luar sana yang berminat ataupun yang ingin menyertai banci ini ataupun bagaimanakah nak pergi melayari di laman web mana dan bilakah adakah tarikh-tarikh tertentu sehingga tarikh tutup tu bila? Responden boleh melayari portal di www.dosem.gov.my dan macam mana saya katakan tadi, ianya secara resmi bermula 1 April dan di situ kita boleh membuat pembekalan maklumat through online dan akan tutup pada 30 September 2023. Okey, kita nak tahu juga setakat ini sambutan penerimaan orang ramai terhadap banci di atas talian ini bagaimana? Sekarang secara rasmi belum lagi sebab ini adalah kepertubuhan. Tetapi kita dah buat sesi engagement dengan persatuan-persatuan dan juga telah diresmikan oleh Yang Berhormat Menteri Ekonomi kita dan saya percaya dengan publicity yang diberikan dan juga networking yang ada di Jabatan Perangkaan Malaysia di negeri dan juga dengan hubungan baik kita dengan Kementerian dan Persatuan, insya-Allah kita akan berjaya melaksanakan banci ekonomi 23 ini. Itu dia, itu cara promosi itu memainkan peranan juga. Ya, betul. BE 2023 dalam apa yang dikatakan oleh Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli mengatakan bahawa fokus utamanya adalah berkaitan dengan NGO dan juga PMKS kalau tak salah saya 1.2 juta pertubuhan dan kita ada perusahaan mikro 95% macam itu kalau tak salah saya. Sebenarnya hasil dapatan yang akan kita perolehi, apa sebenarnya manfaat akan diperolehi terutama kepada mereka golongan kumpulan sasaran ni, PMKS, NGO dan sebagainya, apa manfaat yang mereka akan dapat? Okey, secara terusnya, secara langsungnya perusahaan mikro dan kecil ni dari segi prestasinya dapat dinilai
apabila dapat dinilai kalau prestasinya kurang berangsangkan, kerajaan boleh mengambil dasar-dasar yang sesuai untuk membantu perusahaan mikro dan kecil ini secara khususnya, ya. Okey. Dan Cik Zainuddin, bagaimana maklumat yang dikumpul dalam banci 2023 ini dilihat dapat memberikan manfaat kepada pengguna dari segi ekonomi? Okey, dari segi kerajaan saya nyatakan tadi sangat penting untuk kita menilai dasar. Dari segi komuniti pengguna, oleh sebab data yang kita kumpul ini adalah peringkat granular. Jadi company dan industri boleh menilai prestasi masing-masing, ya, dan juga boleh melihat keupayaan untuk berkembang lebih lanjut lagi, ya. Sebab data-data yang ada adalah peringkat daerah. Data-data dari segi output, nilai tambah, dan dengan adanya data-data lain, ya, seperti pendapatan di peringkat daerah, fasiliti di peringkat daerah yang jabatan keluarkan, ini akan membantu pengusaha-pengusaha untuk membuat penyelidikan pasaran. Jadi ini sudah tentu akan membantu mereka untuk meningkatkan lagi keupayaan pertubuhan dan juga industri masing-masing. Baik, Cik Zainuddin, secara ringkasnya harapan kepada para pendengar berkaitan dengan banci ekonomi 2023. Apa pesan yang boleh disampaikan? Di sini saya bagi pihak Jabatan Perangkat Malaysia menyeru semua pertubuhan yang berasaskan keuntungan dan juga yang bukan berasaskan keuntungan untuk memberi maklum balas, kerana maklumat-maklumat yang ada ini dapat membantu kita semua untuk buat keputusan berasaskan kepada bukti atau fakta. Dan mungkin kita nak sampai ke soalan seterusnya, soalan terakhir dan bagi penutup untuk kali ini. Dan apakah pesanan yang ingin disampaikan kepada para penonton di luar sana terhadap banci ekonomi 2023 yang bakal berlangsung tak lama lagi ni? Ya, macam saya katakan tadilah, ya, harapan kita adalah kita dapat menjayakan banci ekonomi 2023 ini untuk kepentingan kita semua, ya, data pemangkin ekonomi negara. Itu dia. Bagaimana kita nak menggalakkan orang ramai supaya terlibat dalam banci ini, supaya jangan orang kata apa, ini sebenarnya adalah penting, Izzu, sejauh mana kerajaan dalam membantu rakyat ataupun membantu untuk mempertingkatkan ekonomi rakyat Malaysia menerusi banci 2023 ini. Dan mungkin Cik Zainuddin boleh umumkan kepada mereka di luar sana supaya memberikan sokongan ataupun terhadap banci ekonomi ini supaya mereka tidak terlepas pandang. Ya, dari masa ke masa Jabatan Perangkaan membuat iklanan di sosial media, di TV, di radio, dan saya harap perhatian dapat diberikan dan seterusnya sama-sama dapat kita menjayakan banci ekonomi 2023 ini. Ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cik Zainuddin selaku pengarah bahagian perangkaan perkhidmatan Jabatan Perangkaan Malaysia. Saya rasa pemahaman yang cukup terperinci berkaitan dengan banci ekonomi 2023 yang akan dilaksanakan tidak lama lagi, 1 April sehingga 30 September 2023. Ya, baik, selepas ini kita nak saksikan satu VT berkaitan dengan makan-makan. Manakala kita nak puasa, apakah ia? Sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, anda bersama saya Nur Salihah Azmi dan kali ini review Ramadan. Kita berada di Hotel Sri Pacific dan tema mereka adalah cita rasa zaman berzaman. Jadi kalau anda nak tahu apa sebenarnya cita rasa zaman berzaman ni, saya pun dah tak sabar, pastinya anda pun dah tak sabar. Jom kita masuk ke dalam. Bertemakan cita rasa zaman berzaman yang menampilkan lebih 200 buffet berbudaya dan tradisional merangkumi hidangan istimewa dari masakan Melayu, India, Cina dan Barat. Pengalaman kulineri yang menggamit nostalgia. Okay, untuk kita punya signature dish untuk tahun ni kita untuk sup gearbox kita. Apa tu kita ada mie rebus dan biasalah kita punya whole lamb ni ni yang selalunya yang ditunggu-tunggu daripada kita punya guest lah, regular guest kita memang akan tertanya antara 3 barang ni adalah gearbox, kambing dengan kita punya mie rebus.
Dan kita punya daripada membuka selera sampai ke dessert, kita sebanyak 165 item. Chef Zulkifli Ahmad yang telah berkhidmat selama 25 tahun sebagai chef di Zender Restaurant masih mengekalkan sup gearbox sebagai hidangan utama selain daripada bubur lambuk, asam pedas daging tetel dan keempukan daging kambing panggang. Bagi melengkapkan lagi cita rasa zaman berzaman ini, anda akan disajikan dengan pencuci mulut tradisional Melayu seperti tepung belita, lepat pisang, keria, rengas dan banyak lagi. Okey, tema kami adalah sajian tradisi zaman berzaman. Jadi sebab apa kita pilih tema itu? Sebab food kita ni akan mengimbaukan balik kenangan-kenangan masa zaman kita kecil-kecil dulu. Benda-benda yang kita lama tak jumpa, apam balik, apa semua. So that's why kita choose untuk adakan tema tradisi zaman berzaman. Bagi pengunjung yang ingin menikmati cita rasa zaman berzaman, anda bolehlah ke Zender Restaurant, Seri Pacific Hotel, Kuala Lumpur. Baik, bertemu kembali Apa Khabar Malaysia. Back to back kita hari ni. Kita dah bercakap soal banci, kita dah bercakap soal raikan persamaan, hormati perbezaan. Dan pada kali ini, yang ketiga ni kita nak bercakap soal program Ramadan, tapi dengan satu brand yang cukup sinonim. Apakah dia? Itu dia. Apakah sinonimnya? Pastinya Coca-Cola. Itu dia. Minuman daripada zaman-zaman, daripada kanak-kanak sampai sekarang mesti ada. Itu minuman ringan lah. Tapi kita nak bercakap mengenai apakah program yang akan berlangsung tak lama lagi menjelang Ramadan, pastinya bersama dengan pihak Coca-Cola Malaysia. Dan bersama kami di studio ketika ini adalah Encik Khairul Anwar, merupakan pengarah perhubungan awam, komunikasi dan kelestarian Coca-Cola Bottlers Malaysia bagi pasaran Malaysia, Singapura dan Brunei. Assalamualaikum, apa khabar Encik Khairul? Okey, Encik Khairul, setiap tahun kita lihat syarikat-syarikat gergasi ini melahirkan komitmen sebagai organisasi korporat yang bertanggungjawab terhadap program-program bersama dengan rakyat menerusi program CSR. Dan kita nak tahu apakah program yang telah pun dirancang oleh pihak Coca-Cola sendiri sepanjang CSR dalam bulan Ramadan. Okey, terima kasih Dayah, terima kasih Izu. Pertama kali bagi pihak Coca-Cola Malaysia yang mengucapkan penghargaan kepada bernama kerana berjemput kami lah untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan program Ramadan kami pada kali ini. Program Ramadan kali ini amat istimewa. Kalau kita sedia maklumlah dalam for the past 2-3 years dengan MCO dan sebagainya, kita tak dapat nak buat dalam skala yang besar. Tahun ini memang kami datang dengan rancangan dengan skala yang besar untuk program Ramadan. Pertama kali kami ingin berbesar hati menyokong usaha Kementerian Dagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup dalam program Bakul Rahmah untuk memberi bakul makanan kepada golongan yang kurang berkemampuan, dan juga inisiatif Bubur Lambuk Rahmah dengan Maidin Malaysia, di mana kami kenapasi lokasi-lokasi di seluruh negara untuk memberi bubur lambuk rahmah ni kepada yang memerlukanlah. Inisiatif ini bertepatan dengan tuntutan bulan Ramadan ini. Kita nak menerapkan nilai mulia, yang kesyukuran, kebersamaan dan berkongsi nikmat Ramadan tu bersama golongan yang memerlukan. Okey, merujuk pada aktiviti-aktiviti yang ditunjuk itu pada tahun lepas. Betul. Sekarang ni tahun lepas. Okey, untuk tahun ini sepanjang bulan Ramadan, berapa ramai komuniti yang bakal menerima manfaat daripada aktiviti yang dijalankan, serta di mana program ini akan berlangsung? Okey, so program kami dikenali sebagai program Fast to Feed. So Coca-Cola Malaysia bekerjasama dengan Yayasan Kemanusiaan Muslim Aid Malaysia. Kita host iftar program di seluruh negara bersama komuniti untuk menyantuni anak-anak yatim dan golongan asnaf. So program ni kita lakukan di beberapa lokasi di seluruh Malaysia. Kita bagi bantuan bakul makanan dan duit raya kepada lebih 4,000 orang penerima. Fast to Feed ini merupakan acara tradisi syarikat Coca-Cola dengan Muslim Aid Malaysia. Tahun ini merupakan tahun ke-16 kerjasama kami bersama mereka untuk membawa kegembiraan kepada golongan yang memerlukan. Selain itu, tahun ini juga lebih istimewa, kami bekerjasama dengan rakan strategik daripada Mary Brown, Maidin Malaysia seperti tadi, dan juga K-Fry. Pernah pergi tiga-tiga ni? Tiga-tiga pernah, tapi maksudnya ada tak apa-apa program yang telah disusun bersama dengan tiga agensi ni, Maidin, Mary Brown dengan K-Fry? Okey, so dengan Maidin Malaysia kita
buka semua ni kita buat golongan majlis berbuka puasa tapi dengan different target audience lah di different lokasi. Contohnya dengan Maidin Malaysia dan Mary Brown, kita akan buat di 4 lokasi. Maidin ada dia punya pusat membeli belah sendiri, so kami akan adakan di Tunjung Kelantan, di Seremban, di Kuching dan juga di Johor. So itu program kita bawa Mary Brown, hidangkan makanan Mary Brown kepada golongan yang ni lah, yang kita target audience anak yatim dan sebagainya. Selain itu dengan K-Fry juga kita akan buat berbuka puasa di Seremban dan Kota Damansara, program bakul makanan untuk lebih 300 penerima yang daripada 8 rumah kebajikan yang telah dikenal pastilah di dalam negara ini. So different program, different partners, tapi ada different lokasi, so kita boleh sebarkan kepada lebih ramai penerima lah. Dan selain itu, kita nak tahu juga, adakah terdapat inisiatif lain yang akan dijalankan sepanjang Ramadan ini juga? Okey, just untuk pengetahuan bernama lah, Coca-Cola ni terletak di, kilang Coca-Cola ni terletak di Hub Halal Bandar Anstek. So segala produk yang dikeluarkan daripada Anstek tu sebenarnya 100% halal lah. Okey, so di Bandar Anstek tu kami bekerjasama dengan Masjid Anstek. Kami bawa rakan kami, pekerja kami ke Masjid Anstek untuk majlis berbuka puasa bersama komuniti dan juga bakul makanan kepada golongan yang memerlukan. So di mana-mana kami lakukan aktiviti, bukan sahaja untuk buka puasa, tapi cuba untuk memberi bakul makanan sebenarnya. Kita mungkin nampak macam simple lah bakul makanan, tapi kepada golongan memerlukan tu amat berharga untuk mereka bila mereka dapat ni. Setiap tahun pasti akan ada agensi-agensi individu yang mengambil peluang untuk melakukan CSR, Corporate Social Responsibility. Jadi kepada Coca-Cola Malaysia sendiri, mengapa pentingnya CSR ini dijalankan dan apa signifikan CSR kepada Coca-Cola? Okey, pada Coca-Cola ni, community ni adalah nadi operasi kami. We have this saying dalam internally, kita refresh the world and make a difference. Refresh the world tu bukan saja menyegarkan consumer dengan our product, kita minuman kan, tapi kita menyegarkan masyarakat tu dengan nilai-nilai positif yang kami bawa. So di mana-mana kami beroperasi, lebih daripada 130 negara di dunia, kita akan bawa kesegaran itu melalui bukan sekadar produk, tetapi melalui nilai-nilai positif yang kami bawa. So jadi kami amat penting bagi kami untuk sentiasa menggerakkan inisiatif ini di mana kami beroperasi. Dalam bulan Ramadan, luar bulan Ramadan, sentiasa ada program yang kami jalankan. So amat penting bagi kami. Dan untuk pengetahuan Nur Hidayah dan juga Izo, jenama Coca-Cola ni dah berada di Malaysia sejak tahun 1936. So sebagai syarikat multinasional yang beroperasi di Malaysia dan Malaya ketika itu, kami rasa kami ada tanggungjawab untuk sentiasa memberi semula kepada komuniti, terutama sekali yang memerlukan. Itu dia, dah hampir 85 tahun di dalam pasaran, dan kita difahamkan membawa falsafah jenama Real Magic. Mungkin boleh kongsikan dengan lanjut, kenapa memilih Real Magic sebagai pilihan? Okey, so Real Magic ni falsafah brand lah, membawa keajaiban. So di mana, so saya cakap lah, nilai tu daripada kesegaran dan Real Magic ni, so you bring keajaiban kepada mana. So keajaiban ni is subjective. It can be, some say magical, some say positivity. So I think wherever we go, kita nak bawa keajaiban tu, nilai positif. So memberi kesegaran dan positivity kepada masyarakat lah yang di mana kami berada. Itu dia. Okey. Apa ni? Dia jadi jam sangkut dah. Okey. Nak Coca-Cola ke? Dia kalau dapat boleh juga bawa hari ni, minta maaf. Selalunya kita akan letak atas meja ni. Okey. Dari sudut CSR itu satu perkara. Jadi kami dari pihak Bernama TV mengucapkan syabas dan tahniah atas CSR yang dilakukan dan juga perancangan yang akan dilakukan. Mungkin secara ringkasnya sebab masa kita yang agak mencemburui, sangat mencemburui pada hari ini. Harapan untuk CSR Coca-Cola pada tahun ini apakah sepanjang bulan Ramadan? Okey. Kami sangat terharulah dengan kerjasama yang kami dapat jalinkan dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Keluasan Hidup dan juga rakan-rakan sahaja kami, Mary Brown, Maidin Malaysia dan K-Fry. Dan kami jemput lebih banyak rakan sahaja kami untuk bekerjasama. Kita bulan Ramadan ni bukan sekadar dianjurkan untuk melakukan lebih banyak ibadah, tapi juga dianjurkan untuk membantu golongan yang memerlukan. Jadi kami berharap kerjasama ini dapat memberi sedikit kebahagiaan dan kesenangan
kepada mereka. Jadi itu sajalah daripada kami. Terima kasih kepada pihak bernama kerana berjemput Coca-Cola Malaysia pada hari ini. Terima kasih. Itu dia. Dan mungkin dalam pandangan Encik Khairul Anwar terhadap program sumbangan komuniti terhadap yang dilakukan terhadap masyarakat Malaysia menerusi Coca-Cola ketika ini dan perancangannya di masa hadapan bagaimana? Okey, jadi pihak Coca-Cola memang setiap tahun, sepanjang tahun memang kita ada perancangan untuk komuniti, terutama sekali disaster relief lah. Seperti mana kita tahu tahun lepas dengan banjir yang berlaku, jadi kami telah bekerjasama dengan Yayasan Ikhlas memberi sumbangan untuk mangsa banjir. So alhamdulillah bantuan yang diberikan telah sampai ke mangsa-mangsa banjir di Pantai Timur dan juga di baru-baru ini di Johor. So memang kami sentiasa memberikan bantuan lah. Disaster relief is all year long lah. Maknanya program ini berterusan bukan saja di bulan Ramadan tapi all year ongoing. Ramadan ni memang banyak memberi kan, tapi all year long kalau ada keperluan tu memang kami sentiasa bersedialah untuk membantu. Selagi mana kami boleh lah. Selagi mana boleh. Betul. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Encik Khairul Anwar atas kesudian bersama dengan kita bercakap soal program Ramadan Coca-Cola. Saya rasa satu inisiatif yang cukup baik daripada Coca-Cola untuk melakukan CSR bukan saja di bulan Ramadan tapi juga sepanjang tahun. Ada apa-apa keperluan kita akan hantar. Ada apa-apa yang perlu diberikan kita akan hulurkan. Jadi syabas tanya kepada Coca-Cola Malaysia, teruskan dan insya-Allah kalau ada rezeki bolehlah hidangkan kami ke sini. Itu yang lupa nak bawa, patutnya kena bawa satu karton. Lebih pula dia ni kan. Tak apa bulan puasa kan. Okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Khairul Anwar. Itulah dia Izu seharusnya syarikat-syarikat gergasi ini memberikan sumbangan kepada masyarakat untuk menunjukkan betapa mereka menyedari ataupun memahami kesulitan yang dilalui. Orang kata sama-sama berkongsi, sama-sama merasa. Itu yang pastinya. Dan sampai di sini saja masa yang kita ada untuk siaran Apa Khabar Malaysia untuk pagi ini. Dan kita jumpa esok bersama dengan rakan tugas. Saya Izu Yusof. Dan saya Lydia Umar. Assalamualaikum. Sehingga jumpa lagi. Bye-bye.